nama-nama Asmaul Husna. As-Sami' Al-Basir. Jadi ahli sunnah hujah betul lah. As-Sami' Al-Basir tu nama zat. Kan? As-Sami' tu nama Allah. Al-Basir tu nama Allah. Kita baca Ya Sami', Ya Basir, Ya Ghafur. Tu nama. Pasal apa panggil nama? Kerana dia ada hal keadaan lagu tu. Keadaan Tuhan lagu tu kerana ada sifat tu kat dia. Lagu tu dia hujah. Nampak tak? Yang ni kalau tak tahu kan, tak tahu apa, setakat ni dah wajib dah. Hak ni bukan sifat, nak cerita aja. Cuma Tok Guru kita hurai siap, takut orang keliru. Tok Guru, tahun umur aliman apa pula? Alimun apa pula dah? Tu kau muridun apa? Muridan apa? Jawab siap. Supaya orang nampak, oh muridan keadaan. Hak ni nama. Bila zat tu memiliki sifat, sifat tu menunjukkan zat keadaan begini, maka nama dia begini. Kenapa? Jadi hak ni kita panggil apa? Tak apalah tu panggil ma'ani. Hak ni panggil ma'nawiyah. Yang ni tak panggil apa? Yang ni kita panggil dari istilah tauhid. Kamaratus sifat. Kamaratus sifat. Samaratus sifat. Apa samaratus sifat? Buah dari sifat. Buah dari sifat. Mana terbit? Nama tu terbit pasal ada sifat tu tadi. Kita panggil samaratus sifat. Samaratus sifat. Dia bukan sifat, dia buah yang terbit daripada sifat. Sesuatu yang terbit daripada sifat. Bila abu tu ada sifat pemurah, kita panggil abu yang pemurah. Itu terbit kerana ada sifat. Maka kita panggil hak tu, nama tu, kita gelar tu kerana kita panggil dia dalam bahasa Arab samaratus sifat. Buah yang terbit daripada sifat. Apa dia? Nama. Kita kata ni, kan orang Melayu kita banyak guna maknanya. Ni kalau kita mengaji kita nampak jelas. Orang Melayu tak guna, betul tak? Dia suka bubuh nama tau, nak pergi kenal orang. Kan timah banyak. Kena bubuh lah timah. Timah beku ke timah cair. Kena bubuh lah. Saya kira orang tak kenal. Ni misalnya, kalau timah saya minta ampun lagi lah. Tak payah lah. Kalau ada lah, tak payah. Kita dah ingat nama-nama lagu tu lah kan. Jadi Allah SWT Muhammad, orang kata, ni apa dia ni, hang kenal tak? Dia panggil tak? Nuri Muhammad. Nuri rumah timah. Anak ciri timah tu, nama tu, yang terbit nama tu. Orang membuat nama, timah mana? Timah lenggok. Hantar. Tu terbit tu, mesti ada sifat, ada tu yang boleh terbit. Apa dia? Dia kalau jalan muda-muda dah lenggok, tak ada dah lenggok, jangan sekepok pinggang, lenggok. Nampak? Ada tak sifat lenggok ke dia? Ada sifat lenggok, maka panggillah timah lenggok. Jadi lenggok tu, yang terbit timah lenggok tu, nama tu sama ada sifat. Buah daripada sifat. Sebab ada sifat lenggok kat dia, buah nama. Tu panggil sama ada sifat. Yang terbit daripada sifat. Dia nampak tak? Orang kita belah utara ni cukup emah. Dia bilang, apa tak berani. Kalau Kedah ni dia gelak orang din Jepun, din bau macam-macam. Hei Allah. Lepas tu orang belah Selangor kalau main dia kata kita kasar lah. Cakap macam Hina. Kan Hina tu passion buat ke mana kan. Kan din banyak di kampung ni, berlampok din. Kat 10 orang din, 20 orang din tu semua kena buat apa? Din apa? Din Jepun. Macam pada sepet. Din slipper. Dulu slipper puntui. Apa nama? Tak kenal. Din rebau, sebab dia belah rebau. Kan? Din lali. Bila lali? Dia kena main mata tu. Orang panggil dia lali kan. Oh, orang Kedah dia cukup mau nama. Allah Akbar. Kita nak. Itulah kita panggil nama itu terbit kerana kita panggil sebagai sama atau sifat. Benda yang terbit daripada sifat. Nama. Itu. Maka hendak perhatilah engkau bersungguh-sungguh silsilah huraian sifat yang sabit, yang sungguh bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh di dalam hatinya dengan jalan tafsil, iaitu 20 sifat. Dan lawan-lawan pun, yang lawan-lawan bagi sifat 20 itu pun 20. Berserta pula dengan dalil-dalil naqli dan akli. Dia kata ambil hati dia. Mengaji bagi cukup 20 sifat tu, kerti kita apa bahasan-bahasan dia secara umum. Taklah mesti kita kena hafal sebiji-biji dalam kitab, tapi kerti kita 20 sifat tu apa dia bahasan dia, tahu pula lawan dia. Dia bila kita mengaji sifat 20, kita mengaji sifat wajib,
Awak depan tu ulama tak berapa lawan saya. Tapi sendirilah lawan dia mustahil. Kalau ada lawan dia tiada. Sedia lawan dia baharu. Bangkok kekal lawan dia binasa. Itu je. Tak ingat istilah Arab tak berhenti lah. Bila Tuhan kekal makna tak binasa. Bila Tuhan tu mendengar makna tadi tak bekal. Itu mustahil lawan dia lah tu. Betul ulama tak hurai apa dia tu. Fakti sendirilah. Kalau nak kena hurai tu pula tu dia jadi panjang pula kita ni. 20 sebab mustahil lah. Fakti sendirilah. Bila dia pandai, kita kata Abu tu pandai. Kalau orang dia cerdik, faham lah. Bila Abu tu pandai, dengan sendirinya faham, dia tak ada sifat bodoh, dia tak bodoh. Takkan nak kena hurai pula. Abu tu pandai. Kita habak dia pula. Tak ada, Abu tu pandai. Dia tak bodoh. Oh, baru betul dia tak bodoh. Tadi habak pandai, dia tak bodoh. Makna kata, bodoh tak ada kali, ada kat hang. Bila kau sebutkan macam tu, dia melihat. Oh, dia mata dia cerah lah. Oh, dia mata cukup tajam. Aku dulu ujung daripada dulu ya. Kita lagi tak nampak dia jadi gila-gila. Maknanya kau tu faham kata apa? Bila dia mata cerah, dia tak harap. Tak payah mudah dah. Bila dia tu mata cerah, tak apa. Nak kena habang pula. Dia mata cerah. Dia tak apa. Oh, aku dah tahu tadi mata cerah. Tak tahu dia tak apa. La ilaha illallah, nak kena habang satu-satu. Aduh lah aduh. Hari tu nak? Nak? Habis. Wallahu a'lam. Jadi kita mengaji 20 sifat ni, kita panggil jalan tafsir. Apa tafsir? Halusi, detail satu-satu. Kalau tak ngaji, baik. Secara umumnya orang tauhid ni, orang tauhid ni dia macam ni, ulama hurai. Tauhid ada dua. Tauhid ada dua. Ada dua jalan cara kita tauhidkan Tuhan. Satu tauhid nama dia ijmali. Yang ini kita baca awal bila kita ada apa mula boleh apa? Ijmali. Ijmali ni apa? Umum. Dia tak detail. Satu lagi nama dia tauhid tafsiri. Tafsiri. Apa tafsir ini? Halusi atau detail. Kita sebut detail lah, bahasa kita orang panggil detail. Detail salah tu. Bagi tahu lah tadi kalau orang tadi kita tauhid ni, cara tauhid kat Tuhan ni ada berapa jenis? Nampak? Ada 2 jenis. Cara kita tauhid kat Allah. Baik, macam mana tauhid ijmali? Tulis sikit dia punya takrif dia, saya tak tulis banyak. Iaitu kita beriman. Bawah ijmali tu dulu. Bawah ijmali tu tulis sikit. Iaitu kita beriman. Iaitu kita beriman dan meyakini iaitu kita beriman dan meyakini bahawa segala sifat yang sempurna ada pada Allah. Dan segala sifat yang kekurangan mustahil atas Allah. Dan segala sifat yang kekurangan mustahil atas Allah.
Begitu. Tu kita bagi tauhid ijmali. Maknanya ni. Kan kita belajar rukun iman ada apa? 6. Jangan duk bilang 3 ke. Duk boleh 20 ni. Rukun iman ada 6. Arkanul iman sitatun. Rukun iman ada 6 dalam kitab. Sabina beritahu. Pertama, antu'mina billah, beriman kepada Allah. Hak pertama sekali tu, beriman kepada Allah tu ada 2 cara. Dua cara itu tadi. Beriman kepada Allah. Satu, dia pegang apa? Tiap-tiap sifat yang sempurna, elok, cantik, hebat, agung, tu semua sifat Allah. Dan apa-apa sifat yang kurang, lekeh, buruk, tak layak, mustahil datang Allah. Tu tauhid ijmali. Dia umum. Dia pegang dulu. Mana tak boleh betul-betul. Sah tak kira dia? Sah. Kalau dia pegang. Tetapi kata ulama-ulama di akhir zaman ni tak memadai tauhid pertama tadi. Lah ni. Dulu tak apa. Sebab fitnah makin bercambah. Kalau tak mengaji secara halusi, kita akan tersalah pegang. Sebab orang duk ajak macam-macam ni. Pening. Lagi orang buat ni. Betul. Tuhan ni sempurna. Jadi kalau Tuhan duduk atas aras pun, apa salahnya? Bukan kurang apa dalam Tuhan. Kita tak mengaji. Dia duduk atas aras. Aras kan tempat yang agung. Sesuai dengan pangkat dia duduk atas aras. Tak ada kurang apa. Sungguh. Kalau Tuhan duduk atas aras, tak ada kurang apa. Habis dia besar akidah. Sebab dia tak mengaji halusi, dia salah faham. Dia dulu tak apa. Sebab Nabi duduk ada, sahabat duduk ada lagi, tabi'in duduk ada lagi. Sekarang dah tak ada lah. Tinggal ulama-ulama tu pun banyak celaru, ulang dalam semua banyak. Jadi pening lah. Orang tak nak ikut lah. Bila tak nak ikut, ulama pada zaman kita wajib belajar sampai tafsir halusi. Halusi mana? Hak ni. Hak ni kita ni. Sifat 20. Hak ni kita bagi dia. Dia kata apa? Dengan jalan tafsir iaitu 20 sifat. Bila kita bilang sifat, itulah tauhid tafsir halusi detail. Nampak tak? Begitu. Kemudian kita baca lagi, dia kata kita habis sifat Tuhan ni. Huraian sifat yang ke-21. 21 pula dah. Saya tak bilang sebab ini nak bahas hak wajib tapi ni nak bahas satu. Kena faham juga. Huraian sifat ke-21 jawaz. Sifat kita panggil sifat jawaz. Artinya harus. Jawaz bukan fawaz. Awal hujung kita. Jawaz artinya harus. Sifat harus bagi Tuhan. Hak tadi ada 20 tu beliau Ustaz. Sifat wajib. Lawan bagi 20 sifat tu sifat mustahil. Sekarang sifat harus pula. Satu sifat harus. Cuba tengok apa dia. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Wajib pada syarak, yakni buat dapat pahala, tinggal berdosa kena azab. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa? Mengetahui, yakni belajar, serta mengaku di dalam hatinya yang mukallaf. Mengaku apa? Dengan tentu sungguh Allah Ta'ala harus memperbuatkan apa-apa mungkin dan harus meninggalkan akan dia. Harus pada Allah Ta'ala buat apa-apa mungkin, harus tinggal buat apa mungkin. Tu sifat harus begitu. Tak ada orang. Sifat harus dia Allah. Sifat harus kita panggil jawaz. Jawaz. Satu dia. Sifat harus. Apa dia? Harus dia memperbuat apa-apa mungkin. Mungkin apa? Benda harus. Makhluk lah. Berbicara itu mungkin silap untuk makhluk. Benda-benda harus. Memperbuat apa-apa mungkin, yakni makhluk, atau meninggalkannya, yakni meninggal tak mau buat. Harus saja. Harus buat, harus tak buat. Bukan wajib atas Allah Ta'ala. Bukan sifat wajib Tuhan buat. Dan bukan mustahil Tuhan tinggal. Harus saja. Tuhan buat pun boleh, Tuhan tak buat pun boleh. Macam mana lah tengok dia orang. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, yakni belajar, serta mengaku di dalam hatinya yang mukallaf dengan tentu sungguh Allah Ta'ala harus memperbuatkan apa-apa mungkin, yakni makhluk, dan harus meninggalkan akan dia makhluk, yakni tidak wajib perbuat mungkin dan tidak mustahil meninggalkan dia.
Tak wajib dia buat makhluk ni. Dan tak mustahil pula dia tinggal. Harus saja macam mana? Ni. Kita ni, adakah sifat wajib Tuhan kena buat kita? Tak. Kalau dia tak buat kita, boleh Tuhan. Kalau dia buat kita, boleh Tuhan. Tak ada kena mena dengan Tuhan dia, dengan ketuhanan dia. Bab berpuasa tu kita cara dah. Dia mampu buat, tapi dia nak buat tak mau buat tu, hak tu harus dia. Bukan bila dia buat kita ni ada tak ya? Dia Tuhan. Kalau dia tak buat aku, dia bukan Tuhan. Tak. Dia nak buat aku pun dia Tuhan. Dia tak mau cipta aku pun dia Tuhan. Dia buat turun hujan pun dia Tuhan. Dia tak mau buat turun hujan pun dia Tuhan. Dia nak buat kiamat pun dia Tuhan. Dia tak mau buat kiamat pun Tuhan. Hak dia kita panggil harus pada Allah. Faham tak? Kalau kita kata Tuhan wajib buat turun hujan, kalau Tuhan tak mau buat turun hujan, jadi Tuhan apa tu panggil harus. Bukan sifat wajib Tuhan. Harus saja. Buat mungkin atau tinggalkan dia. Itu harus pada Allah. Wajib Tuhan masuk syurga. Kalau masuk syurga, baru dia Tuhan. Kalau dia masuk neraka, dia bukan Tuhan. Harus. Dia nak buang dalam syurga pun dia Tuhan. Dia tak mau buang syurga, nak buang neraka pun dia Tuhan. Dia nak tahan tengah-tengah pun dia Tuhan. Dia nak tahan kat sirat pun dia Tuhan. Dia tak mau bagi hampir akhirat duduk di dunia pun dia Tuhan. Tak ada apa wajib atas dia. Itu sifat harus bagi Allah Ta'ala. Dan dalil atas menunjuk kata harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan mungkin dan meninggalkan dia. Apa dalil kata Tuhan ni harus saja buat mungkin atau tinggal mungkin? Apa harus tu? Apa dalil dia? Dan tidak wajib perbuat dan tidak mustahil meninggalkan dia, itu ialah kita fikir. Dan kata kita fikir, mana dalil kata harus? Jikalau Allah Ta'ala tidak harus perbuat dan meninggalkan apa-apa mungkin, kalaulah Tuhan ni tak harus buat atau tak harus tinggal mungkin, nescaya tentulah wajib perbuat atau mustahil perbuat. Sebab dia tiga dia ukurkan. Wajib akal, mustahil akal, harus akal. Kalaulah buat makhluk atau tinggal makhluk ni bukan harus, jadi boleh jadi wajib, boleh jadi mustahil. Maka dia kata, tentulah wajib perbuat atau mustahil perbuat. Dan jika wajib perbuat mungkin, kalaulah Tuhan ni wajib kena buat makhluk, sifat tu wajib. Kalau buat makhluk baru Tuhan. Kalau tak buat makhluk bukan Tuhan. Kalaulah kita kata wajib pada akal kita, dia kena buat makhluk, maka tentulah mungkin ini jadi qadim. Jadilah makhluk yang qadim kalau begitu. Pasal apa? Sebab apa maksud qadim? Apa maksud mungkin? Barang yang harus ada, harus tak ada. Kalau makhluk ni wajib ada, makna kata makhluk ni bukan mungkin. Makhluk ni wajib. Ingat lagi ada yang nak ulang balik. Mungkin, istilah mungkin dalam bahasa istilah tauhid, aku tulis apa lah weh? Mungkinun. Bahasa Arab panggil mungkin. Kita ambil tu buat istilah kita di mungkin. Apa betul? Dia mai tak? Mungkin. Apa maksud mungkin? Boleh mai, boleh tak mai. Bila sebut mungkin maksudnya apa? Harus ada dan harus dia ada. Tu makhluk sifat kita tu. Mungkin tu makhluk kan? Tadi mungkin tu makhluk harus ada dan harus tak ada. Jadi maksudnya mungkin makhluk. Bila kita ni harus ada, harus tak ada, makna yang kita ni apa dia? Kita ni hadis. Apa dia hadis? Baru. Betul tak? Boleh ada, boleh tak ada. Maknanya asal tak ada, baru diadakan. Bila asal tak ada, baru diada, kita panggil apa? Hasil daripada mungkin kita faham kata apa? Makhluk ni juga baru. Kalaulah makhluk ni bukan harus ada, harus tak ada. Tadi dia kata kalau Tuhan wajib buat makhluk, makna kata makhluk ni wajib ada pada akal. Kalau makhluk ni wajib ada pada akal, makna kata tak ada istilah harus ada, harus ada. Dia mesti ada. Bila mesti ada, benda pasal mesti ada ni tak boleh dah mula. Dia tak baru. Jadi kalau betul makhluk ni qadim lah begitu. Salah lah, boleh ke makhluk ni tak qadim? Tu dia boleh betul. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Mula dia. Tak apa, tak faham dia ulang kali. Dia kata apa? Semula dia kata, jikalau Allah Ta'ala tidak harus perbuat dan meninggalkan apa-apa mungkin, kalaulah Tuhan tak harus buat atau tak harus tinggal makhluk, tak harus tinggal buat makhluk ni,
nescaya tentulah wajib perbuat makhluk atau mustahil perbuat. Jadi dua je hukum lepas tu. Dan tiga asal hukum. Bila bukan harus, wajib atau mustahil. Lepas tu dia urang lah. Kalau kita pikir wajib, dan jika wajib perbuat makhluk, perbuat mungkin, maka tentulah mungkin ini jadi qadim. Sebab wajib ada. Wajib buat makhluk. Maksud dia, makhluk ni benda wajib ada. Bila wajib ada, bukan baru lah. Baru dia mungkin kita panggil harus ada. Kalau wajib ada, tak pergi mungkin kita panggil qadim. Maka kerana tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu qadim. Sebab benda yang wajib pada akal ada, kita panggil qadim. Kalau harus ada tak ada pada akal, kita panggil mungkin. Mula ingat. Kena tulis bagi dia lah boleh, takut dia tak faham. Saya mengaji dalam dia faham tak? Ni dia ada Allah Ta'ala. Ingat dulu kita mengaji, Tuhan ni sifat dia qidam. Qidam artinya sedia. Apa sedia? Tak ada mula. Maknanya bila Tuhan ni tak ada mula, wajib ada lah tu. Sebab benda kalau boleh ada, boleh tak ada, tak boleh boleh sedia. Dia ada, tak ada, pada tengah-tengah. Asal daripada tak ada. Lepas tu ada yang pilih bagi ada. Itu mungkin. Tapi Tuhan, dia tak boleh ada, tak ada mula kali. Dia kena memang ada. Sebab tu kita panggil tak ada mula. Jadi Tuhan ni masuk dalam wajib ada. Sebab tu kalau orang mengaji dia sebut apa? Kita kena sembah Allah, zat yang wajibul wujud. Wajib ada. Zat Allah Ta'ala di setengah pada nama dia, kita nak panggil apa? Zat wajibul wajib ada pada akal kita. Bila wajib ada, tak ada mula lah. Kalau ada mula, makna sebelum tu tak ada, patut baru ada. Jadi bila sebelum tu tak ada baru ada, maknanya boleh tak ada, boleh ada. Dulu tak ada, ni ada pula. Itu kita. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, kalaulah makhluk ni Tuhan mesti buat, wajib pada akal dia Tuhan buat, makna kata tak ada istilah Tuhan makhluk ni baru. Makhluk ni kena wajibul wujud. Bila makhluk ni wajibul wujud, makhluk ni qidam. Bila makhluk ni qidam, betul ke makhluk ni qidam? Kita nak mengaji benda itu lah. Tak. Lain daripada Allah Ta'ala, semuanya baru. Ada permulaan. Ingat tak? Makhluk ni saya buat timbang. Ulama dua bulan kat dia makhluk. Dia neraca. Neraca ikut kepada takti. Ni. Makhluk ni boleh ada. Boleh? Tak ada. Boleh ada, boleh tak ada makhluk. Jadi bila asal kita boleh ada tak? Mari kita panggil mungkin. Mungkin ada, mungkin tak ada. Zat Tuhan tak dia panggil mungkin. Zat Tuhan kita panggil qidam sebab dia wajibul wujud, wajib ada. Kita harus ada. Bila harus ada macam mana? Harus ada, harus tak ada. Asal begitu. Lepas tu tiba-tiba tiada ni ustaz je nak. Maknanya ada yang diberatkan belah ada. Pilih bagi berat belah tu. Siapa dia? Tu dalil kata ada tu yang lebih berat lagi. Sofa ni, switch ni. Ni nampak ni switch. Dia nak kena tunjuk meter tu. Nampak ni? Dia boleh on, dia boleh off. Jadi kalau pi on pun ada yang buat, kalau pi on pun ada yang buat. Sebab dia bila berat sebelah kena ada yang memberatkan. Sebab asal boleh on, boleh off. Maka ada yang pilih. Siapa habis tu kipas tengah-tengah panas ni? Awak kita tanya. Ada kita biar gitu aja. Off sendiri. Dia mesti ada. Hatta kalau setting pun mesin tu lah off kan. Dia mesti ada yang membuat kerja. Jadi ada tak ada, ada tak apa, tak apa. Tu sifat makhluk. Tiba-tiba berat pula ada. Ada yang diberatkan. Duk ada elok, tiba-tiba pergi tak ada pula. Dia berat pula tak ada, mati. Ada yang matikan. Sebab sifat kita harus. Adapun Allah, dia wajibul wujud. Tak ada istilah harus. Sebab tak ada tanya, Tuhan siapa buat? Tuhan mati ke? Benda tak payah ada, patut di dalam batin kita. Dia tak? Nampak tak? Jadi, kerana itulah, kalau kita kata Tuhan ni tak harus buat makhluk, tetapi wajib buat makhluk. Bila sebut wajib buat makhluk, makna kata makhluk ni bukan harus ada. Makhluk ni wajib ada. Bila wajib ada, maknanya makhluk ni serupa dengan Tuhan. Salah kalau gitu. Tak boleh pakai. Mustahil di akal tak ada terima. Hukum akal apa? Hukum akal. Itu penting kan? Hukum akal. Hukum akal ada tiga.
Apa dia? Wajib akal. Mustahil akal. Harus akal. Apa dia wajib akal? Benda yang mesti sungguh mustahil akal. Benda yang tak sungguh, tak betul, mustahil betul, tak kena. Apa yang harus? Boleh betul, boleh tak betul. Boleh ada, boleh tak ada. Itu harus. Kalaulah Tuhan ni pada akal kita wajib dia kalaulah Tuhan ni pada akal kita bukan harus buat makhluk. Pada akal kita tak. Bukan harus buat makhluk. Bila bukan harus, boleh pergi keluar. Dah hari kita kisah tak? Sama ada pergi ke wajib akal atau pergi ke mustahil akal. Kalau pergi ke wajib akal, untuk beritahu dah. Kalau pergi ke wajib akal, maknanya Tuhan wajib buat makhluk. Kalau nak bagi Tuhan, dia kena wajib buat makhluk. Bila wajib buat makhluk, maknanya makhluk ni kena wajib ada. Bila wajib ada, jadilah zat makhluk ni wajib berwujud. Wajib ada. Wajib ada sama nak tidak. Qidam ni Tuhan. Itu dalil kata mustahil Tuhan ni wajib buat makhluk. Selesai dah. Ada tu ni. Nampak lagu biru-biru kelam lagu tu kan? Tekan rakaman ni. Ni rakam dah ni, no? Tengok kali ni. Tu. Lagi dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Kerana tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu qadim dan iaitu mustahil, kerana mungkin ini baharu. Makhluk ni baharu. Ada dengan pandangan dua mata kita, nampak dengan mata kepala. Saat ada, esok kita mati. Tu kata harus ada, tak ada. Saat ada, tak ada, tu harus. Tuhan, dia wajib ada. Sebab tu bila sebut wajib ada, dia tak boleh sebelum tu tak ada. Dia kena memang ada dah. Dan dia tak boleh disudahi dengan tak ada. Dia memang kena ada sedia. Tu punya wajib ada. Kalau makhluk, saat ada, tak ada. Kalau tak ada pula ada, tak ada pula. Tu harus. Boleh pilih. Nampak? Itu dia baru lahir. Umur 7 tahun, mati lemah. Pergi mandi sungai ke bawah, mati lemah. Pasal apa tu? Pasal benda makhluk harus ada, harus tak ada. Sebelum ni tak ada, mak dia lahir kan ada. Lepas tu pergi mandi sungai, mati lemah, tak ada pula. Nampak? Saat ada, saat tak ada. Orang panggil apa saat ada, tak ada ni? Lampu raya. Saat nyala, saat benar. Tak nyala, saat benar. Kadang-kadang dia jalan pada tu laju, pening kita pun. Nampak lampu tu. Habis. Dan jika mustahil perbuatnya. Kalau mustahil buat, tadi kita bahas kalau Tuhan tu wajib buat makhluk, macam mana hujah dah. Sekarang kita bahas, dah wajib selesai dah. Macam mana pula kalau kita mustahil Tuhan buat makhluk? Tuhan ni tak boleh buat makhluk. Sifat dia bukan boleh buat makhluk. Kalau kita pergi hujah lagu tu, macam mana? Tuhan ni mustahil buat makhluk. Bukan harus, mustahil dia buat makhluk. Macam mana? Dan jika mustahil perbuatnya, maka tentu mungkin ini tidak ada sedia lagi. Tentu makhluk ni tak ada lagi. Dia pada awal tak kata. Kerana tiap-tiap yang mustahil, barang yang tentu tiada. Sebab makna mustahil, barang yang tentu tak. Tentu tak betul, tentu tak sungguh. Makna daripada awal kalau benda itu mustahil, buat makhluk mustahil, tak ada makhluk daripada awal ni lah. Dan ni ada tak? Ada. Dia kata tu. Kerana tiap-tiap yang mustahil barang yang tentu tiada, dan iaitu mustahil kerana mungkin sudah ada setengah-setengah dengan musyahadah. Nampak ada setengah duduk teman. Pasti boleh sebut setengah. Ada tak mari. Setengah nampak orang macam kalau ni tak ada. Kalau begitu dalil kata bukan mustahil lah Tuhan buat. Bukan wajib Tuhan buat, bukan mustahil Tuhan buat. Betul dia kata. Kalau begitu tetaplah di hati kita bahawa Allah Ta'ala itu harus memperbuatkan mungkin dan meninggalkan dia. Bukan wajib buat, bukan mustahil tinggal. Harus buat, harus tinggal. Imam Syafi'i, orang penyumpah dia. Tuan Imam, bukan imam kampung kita. Kalau imam kita nama Syafi'i, boleh juga lah pilihkan dia. Ni Imam Syafi'i, gelaran imam ni bukan imam kampung. Imam maksudnya ikutan para ulama. Keilmuan dia terlampau dalam sampai dipanggil dia Al-Imam. Bukan imam biasa. Al-Imam itu merujuk kepada satu orang yang balagha rutbata ahli ilmi al-kabir, yang mencapai martabat ahli ilmu yang besar, kita panggil imam. Al-Imam. Imam Sa'di, Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Jadi orang minta, wahai Imam Syafi'i, minta tolong Ustaz, kenapa? Kami punya mak meninggal baru ni. Lepas tu orang kampung duk beritahu, duk dengar bunyi teriak daripada kubur. Nak tolong lagu mana kata kami duk buat dan tahlil apa-apa. Masa saya lah, dia tak tahu skrip, saya lah kan? Tak tahu nak buat macam mana ni. Dia duk teriak-teriak, orang kampung pun dia takut lah. Duk dengar bunyi kriau lalu kan. Ini takut. Macam mana ni?
Makcik-makcik pun lalu kau tu elok, ada buat barang beli beras perlempak berapa. Balik lagu tu kan. Macam mana nak buat ni? Orang pergi buat macam pagi. Niat macam pagi. Dia tak apa saya doa. Pergi kubur. Mana kubur dia? Tunjuk ni kubur ni. Tunjuk kubur ni. Bila pergi kat kubur tu, Allahumma salli ala Muhammad, macam tu angkat tangan. Dia doa. Pelan dia doa. Pendek lah. Bukan kata orang kat tengah menangis-nangis lama. Saya dah angkat. Tak sampai seminit kita bahasa kita. Dia angkat tangan dia letak. Kau tak dengar lagu? Tak dengar lah bunyi orang teriak dalam kubur tu. Kata ulama, doanya para ulama tak sama dengan kita. Kita doa kat 3 jam tak jadi. Ya. Kawan tu memang bismillah kan selalu. Bismillah kan selalu. Jadi Allah SWT Muhammad pasal apa? Lebih tak mana? Bismillah sama. Tang ilmu. Lebih manusia ni tang ilmu. Mana? Tuhan kata dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mengangkat Allah Ta'ala akan di antara kamu itu akan orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu akan beberapa darjat. Tuhan angkat mangkat. Jadi Allah SWT Muhammad macam pakai doa hilang bunyi. Lah kali orang tanya, wahai imam, kami dia buat macam-macam lah ni. Talqin, kulhu 3 malam, macam-macam dia buat lah. Duk kriau-kriau lah ke mana? Tok guru mamai tak sampai seminit hilang lah. Dia kata aku doa pendek. Doa apa? Dia kata ya Allah, kalau engkau nak azab dia, engkau Tuhan. Kalau engkau tak azab dia pun, engkau Tuhan. Bukan wajib Tuhan tak gugur ketuhanan kalau tak azab dia. Maka wahai yang maha pengampun, ampunlah dia dengan azab dia. Kau tak Tuhan. Sebab dia tahu Tuhan ni bukan wajib azab. Tak azab pun Tuhan, azab pun Tuhan harus bagi Allah Ta'ala. Jadi kalau engkau tak azab pun, tak gugur ketuhanan engkau ya Allah. Engkau lah Tuhan yang maha agung. Bahkan bila engkau tak azab, nampak ya Allah pada kami yang kecil, engkau maha pengampun ya Allah. Lepas tu kita ingat, kita ada buat ibadat ni bukan wajib Tuhan hamba kita dalam syurga, dan bukan mustahil Tuhan hamba kita dalam neraka. Harus saja. Bukan, aku dah semayang, wajib Tuhan hamba kita dalam syurga. Siapa pula bukan wajib akal. Harus pada akal Tuhan nak boleh juga. Harus pada akal Tuhan nak boleh neraka. Tak ada masalah apa. Jadi kalau engkau buahku dalam syurga ya Allah, engkau lah maha pemurah. Dan kalau engkau buahku dalam neraka ya Allah, engkau lah maha adil. Kau maha adil kalau engkau buah neraka ya Allah. Kau tak zalim, kau betul. Aku yang buat dosa banyak. Macam mana? Tu yang macam ayat apa? Ilahi lastul si ahla. Betul? Wala aqwa ala naril jahim. Ilahi Tuhanku, lastu lil firdaus, aku tak layak di syurga firdaus. Aku tahu. Tapi dia baca wala aqwa, aku tak kuat ya Allah ala nar, nak tahan neraka jahanam. Aku tak mampu ya. Jadi fahab li taubatan waghfir, bagilah kepada aku taubat, waghfir dzunubi, ampun dosaku. Pasal apa? Fa innaka ghafir dzambil azim, kerana engkau lah yang mengampunkan dosa-dosa besar. Ada satu orang lelaki di sebelah hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim disebut dalam kitab. Sahih Muslim hadis itu. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad, dia kata dia pesan kat Nabi ni, aku kalau mati nanti dia kata, aku dosa banyak, hamba pun tak apa hang yang buat kuat buat dosa macam apa, dosa besar aku. Kalau aku mati, jangan tanam aku. Dia wasiat dalam hadis Sahih, bukan nama Rasulullah, zaman Nabi sebelum. Kalau aku mati, jangan tanam. Kalau tanam, aku tahu lah aku nak kena bangkit di hari kiamat jumpa Tuhan. Dia kata pakai bungkus aku, dia kata aku dosa banyak. Bila aku mati, cincang aku hari-hari. Lepas cincang, hadis Sahih, bakar pula aku sampai jadi arak, jadi debu. Debu tu hang lempak setengah di laut, lempak setengah di darat. Buat dulu. Maka di keluarga pun buat. Bila mati cincang, jangan pasal cincang pula, cincang lah. Cincang, bakar sampai jadi debu tu macam orang India tu buat tu, Hindu tu buat tu, mula lempak dalam laut setengah, di darat setengah. Disebutlah hadis. Lalu kata Nabi, Allah himpunkan balik debu-debu, himpun balik. Himpun Allah dia kata. Tuhan kata, pasal apa yang bila hang mati, hang nak mati, hang wasiat buat lagu tu? Cincang lah apa? Dia kata Tuhanku, dia kata aku duk ingat lagu ni lah, dosa aku banyak. Dia kata kalau tanam, aku tahu memang aku akan bangkit.
Bila cincang-cincang potong ni, aku tahu kau maha kuasa. Bila bercincang, aku harap hang kata tak kalau dah hancur aku malah nak minta lah. Kira hak ada ni. Dia kata kira lagi sebab pi hancur lah. Padahal tak ada masalah. Sama aja bagi Tuhan nak membangkitkan yang satu badal lagi ataupun yang dah bercerai belah. Itu sama aja bagi Tuhan dengan kodrat dia boleh buat. Tapi dia kata mudah-mudahan engkau buat lebih kurang lah. Tak payahlah. Biar dia tak mahu lah dia hancur kan. Aku doa lagu tu. Tengok-tengok dia kata engkau bangkitkan aku juga hari ni dia kata. Pasal apa Tuhan dia? Pasal apa hamba lagu Tuhan yang hamba? Dia kata ya Allah aku dosa banyak dia kata. Dia kata aku dosa banyak engkau. Aku takut ya Allah. Aku tahu dah tak lepas. Aku takut sangat dan dosa aku banyak. Lepas tu aku malu pula dengan engkau ya Allah. Tuhan kata sebab tu saja kak. Sebab tu ya Allah. Aku tahu lah memang aku tak lepas. Aku takut kerana aku malu dengan dosa aku. Hamba aku takut. Kerana itu aku ampun semua dosa hari ini. Oh sampai tahap tu Tuhan ni maha pengampun. Lepas tu harus kita istighfar pun harus Tuhan ampun. Harus Tuhan ampun. Bukan wajib. Lepas tu jangan kita bersenang-senang dengan Tuhan kita. Aku dah buat Tuhan ni wajib Tuhan bukan syurga. Harus saja kepada Allah Ta'ala. Dan bila kita tengok ahli maksiat, tak boleh kita hina. Walaupun dia maksiat memang terang-terang dan banyak. Sebab harus saja Tuhan azab dia. Kalau Tuhan kamu azab, harus juga. Tak dia kata, dia cara-cara dia ni dengan pakai lagu ni, dengan buat dosa ni memang tempat hang dia tak tempat hang dia kira tempat orang. Tak boleh. Tu kita mengaji agama kena beringat. Sebab kadang-kadang setengah-setengah tempat sini dah insya-Allah. Tapi setengah-setengah tempat orang bila dia berhijrah, dia mengaji agama, dia disuka nak hukum orang lain. Tak boleh. Kita mengaji agama, akhlak kita kena lagi elok. Mana macam mana? Tengok orang berdosa apa pun, jangan hina. Yang kita boleh buat, tegur dengan doa. Tu saja. Tak boleh hina orang. Agama tak bagi. Sebab sebanyak-banyak ibadat banyak macam mana pun, Tuhan kata aku tak terima. Tadi buat apa? Harus, saya kata tadi, harus terima. Itu betul Tuhan. Jadi kalau Tuhan kata hang mati ibadat, aku tak mau ibadat hang. Dan tiba-tiba mat ni masa kita hina di dunia tu, kita kata macam-macam. Dia ni memang tahu memang tempat dia tak ada orang. Dia kata tukar jantina, buang kemaluan habis, pasang apa semua lu menetang-netang bawa. Buku habis semua mainan-mainan nak dia gantung dia. Kita nak pergi kata gitu, dia ni memang Tuhan tak terima atau bak dia. Tiba-tiba pergi pada masa Tuhan kata, hang aku ampun. Kerja Tuhan, hak Tuhan ke hak kita? Guna Nabi sebutlah hadis soal. Nabi kata ada satu orang perempuan Bani Israel. Zaman Bani Israel dulu, zaman Nabi Musa. Dia pelacur ni kita kata benda tak elok lah. Dia ingat kita nampak orang buat maksiat apa, jangan duk pandang kotor. Benar salah dia bagi tak salah lah. Abang dia tak boleh ni. Perbuatan ni Tuhan marah. Tapi nak hukum di benak batin kita kata dia ni memang teruk, Allah Ta'ala benci dia. Siapa dia kita? Jadi Allah selamat perempuan pelacur ni, dia berjalan hari dia dah harga. Nampak telaga. Tengok telaga ayat dekat. Ayat bawah. Lepas tu tak ada timba. Ada tali turun, tapi timba tak ada. Putus. Jadi perempuan dia nak minum, dia buat apa? Dia turun. Dia turun, dia minum ayat. Dia agak nak balik. Agak nak balik. Tengok ada anjing depan telaga. Duk. Dia buat gitu lah kan. Dia kata ustaz ada bakat buat gitu. Apa ni nak samsing sangat. Dia buat gitu. Dia dah buat hal-hal gitu tu. Dia dah buat hal-hal gitu tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Allah selamat, dia tengok, dia tahu kita anjing dah harga. Duk tunggu ayam tak? Padahal kesian lah jangan cerita. Padahal kesian. Jadi dia kata, kesian anjing dah harga. Dia buat apa? Dia turun balik. Pegang bata-bata lah telaga tu, turun sampai bawah. Dia buat apa? Tadi tak apa, dia minum dia sendiri, dia nak buat naik atas ni. Dia cabut kasut dia. Kasut dia macam kasut sarung kita tu lah, ada air boleh sedok ayam. Dia cedok ayam tu tak boleh buat apa? Gigit tu nak pegang panjang pula kena gigit. Susah dia buat benda tu. Dia gigit dengan mulut dia. Ya. Agak sampai tepi, dia suruh ke ayam anjing dia minum. Nabi SAW kata apa? Wahiyya fil jannah. Allah Ta'ala masuk dalam syurga. Ampun dosa. Dengan sebab jamu ayat kepada anjing. Tak tahu kerja buat Tuhan dia tak tahu. Jangan nak pandang-pandang. Benda tak ada aku sembahyang tungguin terbalik bercakap. Kawan tu bagi minum ayam sikit ya. Tu kata tak boleh. Bukan macam kita. Tak boleh. Bukan wajib. Bukan pun saya. Harus kepada Tuhan. Dia gaduh dengan Tuhan. Dia tak payah. Dia kawan. Dia gaduh dengan Tuhan. Allah Muhammad. Nabi sebutlah hadis kan. Orang terakhir masuk syurga.
Last sekali. Manusia lah yang surga. Hal lain tu anggap apa orang tak surga dah neraka sudah. Berjalan. Nabi kata apa? Dia keluar pada neraka merangkak. Last sekali. Dia apa lah? Dia merangkak pada surga. Disebut dalam kitab. Orang bila keluar neraka ni surga, dilihat ada tulisan tanda kata dia bukan neraka. Maksud dia surga pun ada tanda ni. Bukan. Tak apalah. Baik lah, orang pun tak cek kot. Semua ada sonok kan, tak cek. Nampak kata ada tanda, ada tanda. Jadi Allah SWT Muhammad berangkat masuk surga. Bila masuk surga, tu kanlah rupa dia terbakar hari ni, ganti balik kulit dia apa, baju dia semua mewah lah. Dia masuk, dia tengok. Semua ada surga ada rumah. Ada rumah. Dia tak ada. Tu kata guru kami kata apa? Jahil. Tu sama kau. Dalam kali keluar. Jahil tak tahu apa. Dia kata apa hati dia? Hadis sebut ni. Dia kata semua ada rumah dalam surga. Pasal apa aku surga tak ada rumah? Dia tak tahu. Dah hamil surga, minta lah bodoh. Minta dapat kan surga apa yang kita minta? Dapat, kita dah dapat. Dia punya jahil tak tahu nak buat je lah. Dia dengar pasal apa dapat rumah, aku tak dapat rumah. Nak habang kat YB ke apa, tak dapat rumah kan? Minta lah ada dalam surga. Dia tak tahu sebab dia tak ngaji. Tu dah dia kata, guru dia kata dia tak ngaji di dunia tu. Lepas tu jangan tak ngaji. Ni Tesco sampai, sini tak ada lah ni bulan tu. Billion sampai, shopping complex sampai, mu sampai semua. Mengaji tak sampai. Tak main. Dia memang kena orang tak cara bab agama masuk. Dia kira dunia, kerja bagi dapat duit, pila bok di billion. Kerja bagi dapat duit, pila bok di Tesco. Kerja bagi dapat duit, pila bok ni. Duit lebih sikit, jalan pergi Tokyo, pergi Korea, pergi Yoyo. Memang kata. Dia memang kata. Dia memang orang tak cara agama daripada awal lagi dah. Dia nak kira hidup semua dalam dunia. Ingat. Nak mati nanti, tak ada bekal apa langsung. Bawa lah mana dia Tokyo hang, Yoyo hang. Tu. Jadi Allah SWT Muhammad bila dia begitu, dia keluar daripada surga. Dia keluar. Tuhan kata, pasal apa? Dia kata Tuhan, dia kata bagilah kat aku rumah. Aku tak ada rumah. Ni nak bagi? Bagi masuk balik. Tengok ada rumah. Disebutlah hadis, ditambah rumah dia minta tu 10 kali ganda pada dia minta. Tu ada surga lah. Dia tengok rumah dia minta 10 kali ganda pula kelebihan daripada dia minta. Dia seronok, tiba-tiba dia teringat. Dia keluar pada surga. Dia kata, atas korbi ya Rab wa anta maliki. Dia kata, nak buat main aku ke Tuhan? Aku minta macam ni bagi 10 kali ganda. Buat main ke? Tu tak bodoh. Dengan Tuhan dia faham. Tuhan kali. Dia jahil kata mana hadis sebut. Dia jahil. Dia kata, atas korbi ya Rab wa anta maliki. Dia kata, main-main aku ke? Aku minta bertawa ni. Bagi 10 kali ganda ni. Buat main-main aku ke? Nabi kata. Nabi kata apa? Nabi kata, orang ni jahil berdoa. Jahil sungguh. Jangan minta kata tu. Jadi ahli surga lah pun okey lah. Tapi payah kan. Ambil gila rawat sikit tak apa lah. Dia orang lain semua duk muha lah. Kita dalam surga kita lagi. Dia tak apa seronok lah. Shopee pun dah sampai punya awal kan. Orang buat sale, kita nak pihak pertama. Orang dapat barang-barang kita nak dulu. Lagi orang beli dah. Tinggal stocking, handsaw tambah tu. Lagi tu. Kita tu. Dia kat dunia dia nak laju. Akhirat ni dia kata apa? Tak apa, surga jadi. Pasal apa akhirat nak lagu tu?